Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Mughis bin Zakri, nombor matrik 061703. InsyaAllah hari ini saya akan mengupas sedikit berkenaan dengan sebab nuzul ayat daripada surah Al-Ma'idah, iaitu ayat 87 dan juga ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Baik, jadi terjemahan ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kalian, dan janganlah juga kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Baik, jadi sebab nuzul kepada ayat ini adalah diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa telah datang seorang lelaki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang lelaki itu telah berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, apabila aku makan daging maka akan timbul syahwat, maksudnya nafsu dia naik, jadi nak kepada orang perempuan lah. Oleh kerana itu saya mengharamkan daging ke atas diri saya. Orang tu cakap macam tu depan Rasulullah. Maka turunlah ayat ini sebagai larangan untuk mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Jadi ulama-ulama tafsir sebenarnya telah membawakan banyak bentuk hadis yang lebih kurang seperti hadis di atas lah. Hadis yang baru saya bacakan tadi, antaranya ialah At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Arabi, Ibnu Atiyah, Al-Qurtubi dan juga Ibnu Kathir. Jadi Al-Qurtubi telah berkata bahawa hadis-hadis ni sebenarnya mempunyai maksud yang banyak walaupun tidak disebutkan sebab penurunannya. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Syaikhan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya ada 3 orang laki-laki datang ke rumah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah bertanya tentang ibadat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah isteri Nabi beritahu kepada mereka, mereka macam, oh, sikitnya ibadat Nabi. Jadi apa nak dibandingkan kami dengan Nabi? Dia kata, kita tidak dapat disamakan dengan Nabi. Semua dosa baginda telah diampunkan oleh Allah, sama ada dosa yang lalu ataupun yang akan datang. Jadi salah seorang daripada mereka pun berkata, ia akan solat berpanjangan setiap malam. Solat tak berhenti-henti. Dan kalau orang yang kedua pula berkata, saya akan berpuasa setiap hari, tak selang satu hari pun, hari-hari berpuasa. Dan orang yang ketiga pun berkata, kalau macam tu saya tidak akan pernah mendekati wanita. Maksudnya tak nak berkahwin, tak nak fikir pun pasal orang perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang. Rasulullah pun cakap, bukankah kalienkah orang yang duk bercakap macam ni macam tu? Begitu dan begini, kada wa kada. Demi Allah, Rasulullah kata, aku lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan kamu semua. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, dan aku solat dan tidur, dan aku juga berkahwin. Jadi barang siapa yang tidak mahu mengikuti sunnah aku, maka dia bukanlah daripada golonganku. Ada lagi hadis oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang Uthman bin Maz'un daripada tidak berkahwin. Jadi ulama kata sekiranya Rasulullah mengizinkannya Uthman tak nak kahwin ni, nescaya kita semua pun akan ikut Uthman. Uthman kata nak mandulkan diri dia, kita semua akan mandulkan diri dia, tak nak fikir pasal wanita, nak buat ibadah sahaja. Jadi Al-Qurtubi kata boleh jadi hadis-hadis tu, hadis berikut bukanlah sebab penurunan ayat, kerana tidak ada hubung kait, maksudnya lari. Ayat tu sebut berkenaan dengan haramkan apa yang haram, apa yang halal, kemudian makanlah apa yang telah dirizkikan. Tapi hadis ini tak ada kaitan, tak ada sebut pun bab makanan dan sebagainya. Jadi Al-Qurtubi pun kuat lagi hujah dengan membawa lagi hadis daripada Bukhari, daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, telah berkata, kami ni
berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami tak ada apa-apa. Maksudnya miskinlah, tak sempat nak cari duit. Yalah, perang mana ada gaji zaman Nabi. Jadi mereka bertanya pada Rasulullah, adakah kami ni patut dimandulkan juga, tak nak kahwin sebab tak sempat nak fikir pasal benda tu. Jadi baginda pun melarang kami daripada itu, dan selepas itu baginda mengizinkan kami berkahwin cukup dengan memaharkan pakaian ataupun kain yang ada. Tak kisahlah baju, maksudnya yang mampulah mas kahwin tu. Jika kita perhatikan dengan baik, kita boleh dapati hadis yang pertama tadi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lebih menepati ayat dengan sempurna. Lafaz dalam hadis dia sebut mengharamkan ke atasku daging oleh ada sahabat yang bila cakap dia makan daging dia akan naik syahwat. Jadi dia haramkan ke atas dia daging tepat dengan ayat lafaz dalam Al-Quran, la tuharrimu, jangan kita mengharamkan apa yang halal. Kemudian lafaz dalam hadis berkenaan dengan daging iaitu makanan tepat juga dengan ayat yang seterusnya iaitu wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah apa yang telah dirizkikan. Jadi penjelasannya ataupun kesimpulan khulasahnya wallahu taala alam, hanya Allah yang tahu. Tapi sesungguhnya hadis ini menjadi sebab penurunan ayat yang sahih, walaupun hadis ini statusnya mursal kerana ada 3 sebab. Yang pertama, dinyatakan secara jelas sebab penurunan, dinyatakan jelaslah, maksudnya dia disebut maka diturunkan, jelas. Yang kedua, jalan cerita hadis menepati lafaz dalam ayat berkenaan dengan dia haramkan yang halal, kemudian berkenaan dengan makanan, jadi lebih menepati. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dijadikan hujah oleh kebanyakan ulama tafsir. Wallahu ta'ala alam. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib Allah bin Hussein, nombor metrik 060204. InsyaAllah saya akan membentangkan berkenaan dengan ayat 89 surah Al-Ma'idah. Terjemahan ayat, kamu tidak dikira salah oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan, yakni untuk bersumpah. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maka bayaran dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin dari jenis makanan yang sederhana yang kamu yakni biasa berikan kepada keluarga kamu, atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. Kemudian sesiapa yang tidak dapat yakni menunaikan denda tersebut, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari. Yang demikian itu ialah denda penebus sumpah, penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah, peliharalah sumpah kamu, peliharalah sumpah kamu. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, yakni hukum-hukum agamanya, supaya kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Sebab nuzul pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah seorang lelaki memberi makan keluarganya makanan yang terdapat padanya kemewahan, dan adalah bahawa seorang laki-laki tersebut juga laki-laki memberi makan keluarganya makanan yang kurang sedap. Tadi yang pertama makanan yang mewah, dan yang kedua pula makanan boleh dikatakan makanan yang kurang mewah lah, kurang sedap. Maka turunlah ayat min awsati ma tut'imu ahlikum, yakni dari jenis makanan yang sederhana yang kamu yakni biasa berikan kepada keluarga kamu. Seterusnya pengajian ayat
Seperti inilah telah datang kenyataan pada sebab penurunan ayat yang mulia ini, dan sesungguhnya telah mendatang telah mendatang oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Kathir hadis ini pada mentafsirkan ayat ini. Mereka tidak membahaskan Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Kathir, mereka tidak membahaskan hadis ini secara panjang lebar. Akan tetapi lafaz Imam Al-Qurtubi dalam hadis ini, maka turunlah ayat. Adapun Imam Ibnu Kathir pula, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat tadi juga, iaitu min awsati ma tut'imun ahlikum, dan dari jenis makanan yang sederhana yang kamu biasa berikan kepada keluarga kamu. Adapun bagi ulama tafsir, mereka meninggalkan hadis ini. Mereka ulama tafsir ni meninggalkan hadis ini, dan hadis ini pula patut ditinggalkan oleh perkara berikut. Dia ada dua perkara pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu yang pertama, awalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama, sanad hadis ini terputus. Sesungguhnya ia tidak boleh dijadikan hujjah. Yang kedua, tidak ada hubung kait di antara sebab yang didakwakan dan di antara ayat yang mulia itu dengan ayat yang mulia itu. Maka cerita ayat itu berkenaan dengan kafarah ketika melanggar sumpah oleh orang yang melanggar sumpah. Di dalam sumpahannya, bunyi pelik sikit tapi biasa, insya-Allah. Dan sebab penurunan ayat berlegar di atas makanan dan nafkah, dan dibezakan di antara dua perkara tersebut. Dua perkara ini, iaitu makanan yang mewah dan makanan yang kurang mewah. Yang terakhir, natijahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab yang tersebut di dalam hadis Ibnu Majah bukannya merupakan sebab bagi penurunan ayat yang mulia itu, kerana sanadnya lemah dan tidak ada hubung kait. Di antara sebab dengan ayat yang mulia, serta meninggalkan ulama-ulama tafsir daripada hadis itu. Ulama-ulama tafsir pun meninggalkan daripada hadis itu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.